Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kak Roha. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Jumaat Ya. malam ini, insyaAllah, kita masuk bab yang ke-10. Tiada Mm-mm. mustahil di sisi Allah. Jadi pada semua yang bersama kami malam ni, terima kasih. Kita dah masuk 1 Zulhijjah tuan-puan. Jadi pada yang menjalankan orang cakap ibadat korban tu, pesanan ikhlaslah daripada kami. Janganlah orang cakap apa potong kuku semua tu lah. Jadi insyaAllah kita Ya. nak teruskan sambung bab yang ke-10. Allah sayang kita. Jadi soalan macam biasalah Puan Roha. Kenapa bab 10 dan kenapa masukkan dalam buku ni berkenaan dengan, bagi saya dah baca yang ni, dia macam kodok dan kadar punya bab lah. Iman yakin pada kodok dan kadar. Jadi bab ni ditulis sebagai tajuk tiada mustahil di sisi Allah. Jadi kenapa Puan Roha masukkan topik ni lah dalam buku Allah sayang kita? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur ya dapat kita bersama lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, sekejap je dah sampai 10. Tajuk ke-10 iaitu tiada mustahil di sisi Allah. Okey, boleh macam ni lah. Boleh saya katakan dalam hidup kita, mungkin dalam hidup Cik Amir, dalam hidup saya, dalam hidup yang menonton lah, yang melihat live ini, mungkin ada sesuatu yang berlaku dalam hidup kita yang kita tak sangka. Ataupun kita panggil surprise. Surprise, kejutan daripada Allah, dan itu kejutan itu kita rasa bahagia. Contohlah, biasa kita kerja kan, macam saya memang kerja kerajaan, Cik Amir pun kerja tiap bulan dapat gaji statik, tapi tiba-tiba bulan tersebut ada sesuatu kita dapat, maksudnya lebih. Mungkin apa-apalah, mungkin orang bayar hutang kita ke, orang bagi hadiah ke dan sebagainya lah. Masya Allah. Jadi itu kita kata surprise ataupun kejutan itulah tanda Allah sayang kita. Maksudnya Allah nak beri kepada kita sesuatu kegembiraan dengan cara yang berbeza. Mungkin harta, mungkin hadiah, mungkin anak, mungkin apa sajalah. Itu apa? Daripada saya sebagai mukadimah. Jadi itu dia. Allah sayang kita, Allah bagi kejutan yang membahagiakan kita lah. Jadi nak tahulah apa yang dimasukkan, yang dikongsikan Puan Roha sebagai satu kejutan yang membahagikan dalam bab tiada yang mustahil ni. Apa benda yang sebenarnya mustahil kalau ikut pada akal manusia kan. Tapi di sisi Allah tiada yang mustahil, dan benda tu berlaku pada Puan Roha dan membahagikan Puan Roha keluarga. Boleh kongsikan Puan malam ni. Bismillah. Okey, terima kasih Cik Mek. Okey, sebenarnya dalam hidup saya anak lah. Sebab dalam hidup saya 2 kali lah Allah bagi surprise. Yang pertama Allah bagi anak kembar. Cik Amir, anak kembar. Macam tak terlintas pun di hati saya nak kembar kan. Tapi Allah bagi bukan sekali, 2 kali. Masya Allah. 2 kali kembar. Dan berturut-turut pula. 2 kali kemudian berturut-turut. Semuanya bersalin normal, Masya Allah. Dan yang saya kongsikan dalam buku Allah sayang kita ni, di mana selepas kembar tu, selepas kembar kedua, saya ada masalah lah, masalah kita rahim. Jadi pergi jumpa doktor pakar. Doktor kata awak memang dah tak boleh nak, kita panggil tak boleh nak mengandung dah, tak boleh hamil lah. Doktor kata nak anak lagi ke? Tak apalah, macam dah ada kan, lelaki dah ada, perempuan dah ada. Okey, jadi kita relax lah, macam dah happy kan, dah anak dah besar. Tiba masa kembar 5 tahun, saya mengandung lagi. Kemudian dah lepas mengandung tu, pergilah jumpa doktor balik lah, nak macam kita kata nak bincang lah pasal perancang keluarga sebagainya. Masa tu ketika tu umur dah hampir 40-an lah, dah nak masuk 40-an. Kemudian doktor pakar tu kata, dia scan, dia kata, oh betul lah awak ni memang tak boleh mengandung dah. Memang dua doktor lah yang pertama yang masa saya ada masalah tu, saya buat pap smear semualah. Kemudian kali kedua lepas lahir anak tersebut, pergi jumpa doktor pakar pula. Doktor pakar mengesahkan, yang doktor pakar pertama tu kata memang awak tak boleh mengandung. Jadi saya pun memang tak rancang apa-apa. Tiba-tiba masa baby tu 6 bulan,
dan disahkan sekali lagi mengandung, Masya Allah. Jadi itulah kita kata kita siapa nak menolak takdir Allah. Jadi kalau Allah kata kun fayakun, memang jadi, memang Allah nak bagi kita anak. Lagipun saya rasa sebab sebelum saya kahwin saya doa, ya Allah aku nak anak ramai. Tapi situ pun mustahil juga sebab saya kahwin lewat. Saya kahwin akhir 27, nak masuk 28 dah usia. Tapi masa tu saya memang doa anak-anak ramai. Tapi Allah bagi dengan cara yang berbeza. Pertama dapat anak tiri umur setahun lebih masa tu. Kemudian lepas tu mengandung, kemudian kembar-kembar. Kemudian masih berderet-deret lah. Kalau kira anak saya 9 orang. 9. Dalam masa perkahwinan 27, saya stop sebelum 40 lah. Maksudnya dalam masa 10 tahun. Mengejar. Ya Allah bagi dengan cara yang berbeza. Sekali beranak 2 orang, memang cepatlah. 2 kali beranak 4 orang. Itu, insyaAllah. Okay, itulah antara surprise. 9 untuk zaman nanti ramai kan. Memang 9 orang anak tu jarang-jarang kita dengar sekarang lah. Dapat 3-4 orang. Betul. Ni memang betul lah rezeki Allah lah. Tiada yang mustahil lah. Walaupun kahwin lambat. Tapi bila dah tertulis, memang itu anaknya insyaAllah. Alhamdulillah. Dan itu perkongsian yang cuba sikit lah dikongsikan Puan Roha dalam ni. Tiada yang mustahil di sisi Allah. Jadi Puan Roha, nak minta lah kalau boleh. Kita tahu dalam Quran banyak kisah-kisah yang mustahil ni. Yang Allah kongsikan dalam Quran. Jadi kalau boleh Puan Roha kongsikan pada kami malam ni. Okey, terima kasih Encik Mel. Okay, memang banyaklah kalau kita baca Quran, kita baca buku sirah Nabi memang banyak. Antaranya kejadian bapa kita sendiri itu Adam dan bonda kita itu Hawa. Adam dan Hawa membuktikan Allah itu maha berkuasa di mana mereka dua ni lahir tanpa ibu ayah lah. Di mana special lah lahir. Allah jadikan Adam daripada tanah. Dan dikatakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Okey, yang pertama lah. Yang kedua, kejadian Nabi Isa. Nabi Isa AS lahir tanpa bapa pula, tanpa benih seorang bapa. Maksudnya kalau kita lahir, mesti ada pencantuman antara sperma dan ovum kan. Tapi Nabi Isa tak ada. Itu Allah Maha Berkuasa juga. Okey, lagi apa lagi? Kita lihat kejadian Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, apa dia? Itu di mana Nabi Zakaria ni lahir dari rahim wanita yang dah kita panggil dah tua, dah menopause, dan memang dah macam kita tak logik lah boleh mengandung. Tapi Allah Maha Berkuasa. Allah bagi juga Nabi Zakaria ni lahir asbab doa ayahnya itu Yahya kan. Doa anak juga zuriat. Okey, lagi Nabi Isa lagi contohnya hidangan turun dari langit. Nabi Muhammad, Nabi kita sini banyak perkara pelik yang berlaku. Allah nak tunjukkan bahawa Allah ni Maha Berkuasa. Dan juga kisah-kisah yang bukan Rasul. Contohnya Ashabul Kahfi kan. Di mana Allah tidurkan selama 309 tahun. Lama tu 300. Jadi dalam kisah surah Al-Kahfi tu Allah cerita Allah terbalikkan badan. Badan macam orang tidur kan. Kita kalau tidur statik, kalau orang sakit kan. Kalau dia baring je memang belakang dia akan macam kita panggil rosak lah badan tu. Tapi Allah nak hidupkan dia, Allah tidurkan dalam keadaan badannya mengiring ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Dan satu lagi seorang pemuda dikatakan dia Nabi Uzair tidur selama 100 tahun. Dia kena baca Quran lah kalau nak tahu ni. Maksudnya kisah tu Allah dah tunjuk lah dari dulu lagi. Memang berlaku banyak perkara pelik dalam Al-Quran. Bahkan kita sendiri pun mungkin siapa sajalah mungkin pernah mengalami. Kita rasa bagi kita pelik ni. Tapi Allah nak bagi juga supaya mungkinlah iman kita semakin bertambah. Maksudnya betul lah Allah tu Maha Kuasa. Manusia ni tak ada apa-apa. Banyak kan kita dengar doktor kata awak ni boleh hidup selama sekian-sekian tapi hidup lagi kan. Masya Allah. Itulah sedikit dalam Quran. Kisah-kisah ajaib. Mungkin boleh baca lagi tafsir-tafsir atau kisah dalam Al-Quran. Macam tu Encik Mel. Jadi perkongsian yang Puan Roha bagi tahu malam ni dia sebenarnya yang saya perasan kita nak tanamkan rasa Allah tu Maha Berkuasa dalam diri kita. Jadi apa cara kan yang kita boleh buat sebagai yalah hamba Allah dan juga orang cakap dengan keadaan sekarang semuanya kita banyak
berkawan dengan gadget lah. Jadi tak nak galik sangat gadget ni sekadar untuk urusan dunia semata. Jadi apa yang boleh, apa cara nak menanamkan rasa Allah tu berkuasa. Bukan teknologi, bukan. Kita perlukan benda ni, tapi ujungnya tu, hakikat dia tu yang yang power sebenarnya Allah. Bukan duit, bukan segalanya. Macam mana kita nak tanam rasa tu sebenarnya? Okay, yang pertama bagi saya lah, of course lah mesti ada ilmu. Kan? Ilmu maksudnya kita ni sebenarnya makin banyak kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Masya Allah kan. Maksudnya ilmu Allah ni sangat luas. Sangat luas. Di mana kita kena belajar lah. Hari ini kalau boleh belajar tu, dia kita menuntut ilmu tu betul-betul. Saya rasa sekarang banyaklah kelas-kelas online. Ada yang berbayar, ada yang percuma. Cuma kita lah nak ke tak nak. Contohnya kita ambil, jangan macam ambil satu, ustaz ni kita follow dia. Follow rapat-rapat macam tu kan. Saya sendiri pun memang ikut. Memang ikut seorang ustaz ni, memang dia baca kitab, kita ikut lah. Jadi kita macam faham apa yang hendak disampaikan. Okey, yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran ni bukan setakat baca, tapi kita faham. Faham, kalau boleh kita ambil satu tafsir dan kita baca, kita faham dan kita amal. Barulah kita Allah jatuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Baca Quran ni nak kata baca tu kita kalau boleh setiap hari lah. Setiap hari ikutlah, kita rasa selesa waktu pagi kita baca atau malam kita baca. Maksudnya jangan kita miss. Setiap hari mesti ada, kita mesti baca Quran seperti mana kita makan. Kalau satu hari tak makan, apa rasa perut kita lapar kan? Macam itulah kalau kita rasa kalau tak baca Quran. Tak baca Quran satu hari, kita rasa jiwa kita tak tenang dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, dekatkan diri dengan Allah. Maksudnya, bila kita semakin dekat dengan Allah, Allah semakin menunjukkan kekuasaan dia kepada kita. Kadang-kadang saya ni kan, contohlah, kita ni macam, kita ni banyak dosa kan, banyak dosa, sentiasa buat dosa, tapi kenapa Allah baik sangat, baik jika kita bagi kita macam-macam, dan itulah hati kita macam tersentuh. Ya Allah baiknya Allah, macam kita lah, kita buat jahat kepada seorang tapi orang tu buat baik kat kita, apa nak kita rasa? Kita rasa kita ni macam, ya Allah bodohnya aku kan. Macam itulah kita dengan Allah. Bila kita ni rasa diri berdosa tapi Allah still buat baik kepada kita, sentiasa memberi rezeki, memberi nyawa dan sebagainya, ketika itulah kita rasa Allah Maha berkuasa. Itulah sedikit kita panggil macam mana. Dan mungkinlah ada yang lain, mungkinlah kita tambah dengan zikir-zikir. Yang wajib tu kita buat lah. Yang wajib tu jangan tinggal. Tambah, saya selalu pesan dekat pelajar saya, kata kalau awak nak buat beramal ni jangan sekaligus. Ada seorang tu semangat kan, dah tahajud pukul 3 pagi dia bangun, esoknya dah penat. Jadi dah stop dah. Maksudnya sekali dalam setahun. Sebab sekali tu semangat, tak boleh, dia kena perlahan-perlahan. Okey, cuba contohnya kalau tak pernah qiyamul lail, cubalah dalam sebulan, cuba ambil 2 kali. Lepas tu istiqamah up lagi, seminggu sekali. Lepas tu up lagi, seminggu 2 kali. Akhirnya kalau boleh kita amalkan setiap malam. Masya Allah. Dan seketika itulah kita rasa manisnya beriman kepada Allah, ataupun kemanisan iman itu akan dapat. Masya Allah. Okay. Jadi sebenarnya Puan Roha pun ada kongsikan kat penutup ujung ni. Ni ayat 1000 dinar pun kan, betul tak? Ya, betul. Jadi ni amalan ni bagus ni sebenarnya ni. Baca pagi petang ni. Nak tahu insya-Allah boleh duduk pada yang ahli insya-Allah. Jadi kesimpulan kita malam ni, Puan Roha, tiada yang mustahil. Okey. Sebenarnya kesimpulan saya nak cerita pasal ayat 1000 dinar juga. Sebenarnya nak kongsilah dengan Cik Amir. Saya mula beramal dengan ayat 1000 dinar ni. Bermula dari universiti. Saya masuk sebab saya ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai tingkat 6, saya tak pernah berpisah dengan mak. Memang duduk dengan mak. Umur 18 ke 19 saya masuk universiti, barulah berpisah dengan keluarga. Jadi perasaan tu rasa macam, ya Allah, macam rindu tu kan. Jadi ayat inilah pengubat jiwa. Dan saya tak baca pagi petang Cik Amir, saya baca setiap kali solat.
Selepas baca ayat kursi tu, sambung dengan ayat Sibulina. Dan kesannya sekarang lah saya dapat rasa. Maksudnya rezeki Allah tak putus. Betul? Rezeki ni bukannya duit, Encik Amir. Dapat suami baik, anak yang baik, kita rasa hidup kita tenang dan sebagainya. Jadi cubalah, saya berpesan kepada kawan-kawan di luar sana, penonton, cubalah. Tapi nak dapat kesan tu bukan sekali. Kita panggil istiqamah. Konsisten, cuba. Kalau tak dapat setiap kali waktu pun, saya macam ni. Selepas solat tu kadang-kadang tak sempat nak zikir kan atas jadah sebab kita ni ibu kan. Rasa kalau kawan bapa tu mungkin banyak masa sikit lah. Saya ni macam mak, nak tengok PTPR anak, kerja sendiri, kerja dapur, semualah banyak kan. Jadi sambil-sambil lipat sejadah tu, bacalah. Baca. Dan itulah caranya, tak semestinya kita duduk atau tikar sejadah. Jadi semua kerja tak siap. Sambil-sambil jalan tu, cubalah. Okey. Jadi, itulah penutupnya. Apa yang kita berbincang walaupun sekejap, walaupun 15-20 minit macam ni, harap-harap adalah manfaat untuk semua. Jadi siapa-siapa yang tak dapatkan lagi, Allah sayang kita. Jadi insya-Allah kita punya kapsul setiap Jumaat dan Sabtu malam 9 suku 9.30, dan kita dah masuk bab 10 esok malam. InsyaAllah kita masuk bab yang ke-11. Satu benda tafsiran berbeza. Apa benda kita nak sembang ni, insya-Allah kita jumpa esok malam. Terima kasih banyak Puan Roha. Kita jumpa lagi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.